Saggio mi sai, e se che Carlos Popeye orali rasman lo stario no compri, ton per i ticolo sotelin not love, ma Rosita tu shopping not pong momo masih stop hotel. Saiful, apa yang awak merepek ni, ha? Saya Sarjan Hasim lah. Ya, Saggio mi sai, saya sedang follow negro mafia tu, Sarjan. Okey. Awak ikut saja ke mana dia pergi. Tapi ingat, jangan sampai awak masuk perangkap dia. Ingat Saiful. Saggio mi sai. Walaupun nama saya Saiful, I'm not a bloody fool. I know what I'm doing. Leave it to me. Small the pieces. Tum ar pyar ke Bombay police station Peter Sap. Maine tumse pyar karti hu. Happy birthday to you, daddy. Chalo Betty. Panggilan nama Sarjan Misai cukup sinonim buat pelakon veteran tanah air, Galak. Meskipun jolokan itu diberikan sempena drama lakonannya Gerak Khas, nampaknya ia terus sebati dengan beliau sehingga ke saat ini. Malah, watak yang dibawanya sebagai Sarjan Major Hashim dalam drama berseri Gerak Khas terbitan Scope Production ini membuatkan ramai yang beranggapan Galak sebagai polis sebenar di dunia realiti. Aura polis yang dipegangnya selama itu masih terselah meskipun sudah dimamah usia. Galak atau nama sebenarnya Zakaria bin Ahmad dilahirkan pada 5 Oktober 1941 di Bukit Cagar, Johor Bahru. Beliau merupakan anak tunggal kepada Cik Rokiah Jaafar, iaitu antara seniwati terawal di MFP dan pernah bergandingan bersama P. Ramlee di dalam beberapa filem awal 50-an. Galak mendapat pendidikan di Sekolah Melayu di Johor Bahru sehingga darjah 6. Dalam tahun 1955, beliau telah berhijrah ke Singapura untuk melanjutkan pelajarannya di sana selama 4 tahun. Mungkin darah seni ibunya telah mengalir ke dalam dirinya. Beliau mula menapak dalam dunia seni pada usia 20 tahun, di mana sewaktu kecil dahulu, beliau sering mengikut ibu dan ayahnya ke set studio penggambaran di Jalan Ampas dan sering berjumpa dengan bintang filem popular termasuk Tan Sri P. Ramlee. Di studio tersebut, beliau bekerja sebagai pembantu jurusolek dan pernah menyolekkan beberapa orang hero pujaan ketika itu seperti Aziz Jaafar dan Ahmad Mahmud. Dalam masa ia berdampingan dengan pelakon-pelakon filem, terasa juga keinginannya untuk berlakon. Akhirnya, beliau telah diberi kesempatan menimba pengalaman sebagai pelakon tambahan dalam beberapa buah filem keluaran syarikat itu seperti dalam filem Ali Baba Bujang Lapuk sebagai penyamun, Lampung Karam, Aksi Kucing dan banyak lagi. Berapa Encik? Macam biasa. Baik. Saya ni orang baru di sini Encik. Saya tak faham. Minyak baru ke minyak lama? Saya tak pakai baru, saya tak pakai lama. RM1. RM1. Cek Encik. Ha? Beli RM1 pakai cek? Bukan itu yang saya maksudkan. Cek bateri ke, air ke, selender ke? Oh, itu tak payahlah. Terima kasihlah. Encik, duitnya Encik belum bayar? Mana dia? 5, 6, 8, 9. Encik, kurang 10 sen Encik. Tengok ni. Nah, terima kasih. Bukan setakat sebagai pelakon tambahan, beliau juga menjadi penari untuk sesetengah babak. Di Singapura, Galak seringkali membintangi drama-drama terbitan Perbadanan Penyiaran Singapura, SBC. Beliau pernah berlakon dan bergiat dalam rancangan Sri Warna dari tahun 1973 hingga 1977 dan kerap kali diberikan watak jahat. Apabila studio Jalan Ampas ditutup, pelbagai kerja telah dilakukannya. Beliau turut menyertai Persatuan Ahli Fiji sebagai penari yang sering mengadakan persembahan di sekitar Singapura. Malah, Galak pernah menyertai kursus tarian di pusat latihan belia di Perak, Kuala Lumpur. Pada akhir tahun kursus itu, telah diadakan malam perpisahan untuk para peserta dan beliau telah berlakon dalam cerita Seri Andalas untuk pertunjukan khas kepada pembesar-pembesar negeri.
A. Galak telah terpilih sebagai pelakon yang terbaik di antara peserta yang datang dari seluruh Malaysia. A. Galak mula berlakon dengan memegang peranan utama dalam sebuah pementasan bertajuk Damak pada tahun 1965 di Rompin Pahang, di mana Seniwati Saadiah dan biduan Ahmad Daud telah dijemput sebagai tetamu kehormat badan seni daerah berkenaan. Hasil lakonannya dari persembahan itu, A. Galak telah dipelawa oleh Seniwati Saadiah untuk berlakon dalam drama terbitannya bertajuk Keris Emas. Menurut Saadiah, A. Galak dapat menjuai seluruh cerita itu dengan baik, mungkin kerana darah seni ibunya dan mungkin juga kerana telah lama terlibat secara tidak langsung dalam dunia perfilman, cuma belum pernah diketengahkan bakatnya sebelum ini. Bakat seninya tidak terhenti di situ sahaja. Bahkan pada tahun 1973, ketika Sri Warna menganjurkan pesta drama tahunannya, A. Galak muncul sebagai pengarah terbaik menerusi drama Sangkar Madu, persembahan belia Tua Payuh. Kemampuannya bukan setakat dari segi lakonan, malah dapat mengarah drama-drama berat seperti Sangkar Madu dan beberapa buah drama lain seperti Noda di Bumi Suci, Menanti Hujan Teduh, Panca Indra, Jahanam, Biola Serindai dan lain-lain. Di samping itu, beliau juga bertindak sebagai instruktur bengkel drama di Kota Raja dan pernah mengajar lebih daripada 50 orang anak muda yang mengikuti kursus drama di bawah tunjuk ajarnya. Dalam akhbar berita harian bertarikh 23 Ogos 1971, A. Galak pernah menyatakan bahawa berlakon hanyalah kerja sambilannya sahaja. Pada waktu itu, beliau memiliki pekerjaan tetap iaitu sebagai tukang gunting rambut di Melody Hairdressing dan Beauty Parlour di Singapura. Beliau mula bekerja sebagai tukang gunting sejak berhenti dari studio Shaw Brothers dan belajar menggunting rambut melalui seorang temannya iaitu Encik Kamaluddin yang juga tuan punya kedai tempatnya bekerja. Menurut A. Galak, kerja menggunting adalah bebas dan tidak terkongkong dari sesiapa. Oleh itu, ia merasa senang dengan kerja tersebut. Selain berlakon di bawah pengarahan Seniwati Saadiah, A. Galak juga pernah berlakon dalam filem Antara Dua Nisan, keluaran Ahmad Mahmud Production. Dalam filem itu, A. Galak memegang watak sebagai pelakon penting bersama Nur Azizah. Tetapi sayang sekali filem yang dicadangkan akan dikeluarkan bersiri-siri itu tidak dapat diteruskan kerana tidak ada pembelinya. A. Galak sebelum ini pernah tinggal di Sweden kerana mengikut ibu dan adiknya di sana. Beliau bercita-cita untuk mendalami ilmu pengetahuan dalam bidang lakonan dan hal-hal berkaitan pementasan dan pengembaraan filem. Malah, beliau sanggup belajar bahasa negara itu sebelum mengikuti kursus tersebut. Namun, undang-undang di sana tidak mengizinkannya untuk menetap lebih lama di sana. Mahu atau tidak, beliau reda dan terpaksa pulang ke tanah airnya. Sepanjang 3 tahun berada di Sweden, banyak kenangan yang tidak dapat dilupakannya, terutama sekali mengenai keindahan negara itu. Sarjan Misai? Wih, hidup lagi yang tua ni. Tak boleh kecil pun. Sarjan! Hebatlah Sarjan. Dalam musim macam ni pun, Sarjan masih bekerja lagi. Masih berkhidmat untuk negara. Baiklah. Hebat, Awak jangan cuba nak putus saya. Awak tengok misal saya ini mencanak ke atas ke mencanak ke bawah? Mencanak ke atas? Kalau dia mencanak ke atas, awak tetap saman. Atas kesalahan memandu sambil menggunakan telefon bimbit. Tapi saya... Minta lesen memandu awak. Pada tahun 1984, A. Galak mula mengurat langkah ke Kuala Lumpur untuk mencari kerja. Takdir membawanya bertemu DDM Borhan dari Sabah Film Production dan menawarkannya berlakon dalam filem Azura. Walau macam mana kau seksa pun aku tak heran, Wak Jimat. Cuma aku mau ingatkan kau, rahsia kau akan diketahui seluruh dunia. Beliau juga muncul dalam filem Darah Satria sebagai Sarjan Razak. Rezekinya dalam bidang lakonan terus berkembang apabila Datuk Aziz Sattar dan Datuk Yusof Aslam membuka peluang untuk A. Galak menapak dalam industri seni tanah air. Datuk Yusof Aslam memberi kepercayaan padanya untuk mengarah drama Debu-Debu Kota Raya, Remang-Remang Kota Raya dan Roda-Roda Kota Raya. Tuntutan watak dalam Roda-Roda Kota Raya menyebabkan A. Galak diminta menyimpan misai melentik, berkongsi rahsia di sebalik imej yang menjadi tanda dagang. A. Galak mendedahkan fashion kumis yang unik itu diambil daripada karakter sebenar seorang anggota polis yang sering ditemuinya menjaga trafik di Bulatan Pahang, Kuala Lumpur. Selain bermisai lentik, dia juga berbadan gempal. Selepas berbincang dengan pihak Bukit Aman, beliau telah diberi kebenaran untuk tampil dengan imej sebegitu. Untuk mendapatkan misai melentik, beliau telah membentuknya setiap hari.
tidak sangka imej itu kekal hingga ke hari ini dan nama Sarjan Misai terus melekat. Selain panggilan Sarjan Misai, nama A. Galak yang digunakan dalam kredit nama pelakon itu sudah wujud sewaktu kecil lagi. Menurut A. Galak, nama Galak itu tercetus apabila sewaktu ia kecil dan ia mahukan sesuatu barang, beliau mesti mendapatkannya walau apa pun terjadi. Perangai itu orang gelarkan galak. Jadi memang sesuailah perkataan galak itu digunakan ke atas dirinya. Sejak itu mereka gelarkannya galak. Cuma beliau menambahkan huruf A di hadapan sempena nama bapanya iaitu Ahmad. Bersahabat dengan Datuk Yusof Aslam sejak tahun 1980-an, A. Galak menganggap insan itu umpama saudaranya sendiri. Beliau mula mengenali Datuk Yusof Aslam ketika mereka bersama-sama berlakon di bawah produksi Sabah Filem. Setelah itu, Datuk Yusof Aslam telah menawarkannya berlakon dalam drama swasta Remang-Remang Kota Raya. Itulah projek drama pertama dengannya sebelum menyusul pelbagai drama lain dan filem. Bermula sebagai pelakon, A. Galak kemudian ditawarkan bekerja dengan syarikat milik Datuk Yusof Aslam iaitu Score Production sebagai penolong pengarah. Sepanjang lebih daripada 4 dekad terlibat dalam dunia seni, A. Galak telah berlakon dalam puluhan buah drama dan filem seperti Patun, dengar semua. Apabila kita mendarat nanti, saya mau seksyen nombor 1 ambil bahagian pertahanan di sebelah depan, dan seksyen nombor 2 di sebelah kiri, dan seksyen nombor 3 di sebelah kanan. Platoon HQ di tengah-tengah sekali. Operasi kita kali ini sungguh mencabar. Saya mau semua anggota mesti berani menghadapi musuh. Dalam pertempuran nanti, jangan ada yang takut. Musuh yang cuba mengkhianati keamanan negara, kita tentang habis-habisan. Jangan bagi mereka bertapak di bumi yang tercinta ini. Faham? Kau? Faham? Sajan. Kau? Terus. Sajan. Apa password hari ini? Terus ikut Sajan. Jawab cergas. Sajan. Dengar sini. Sebelum sampai ajal kita, lagi itu kita tidak akan mati. Biar kita mandi peluh, jangan kita mandi darah. Kita telah lama bersedia. Kita akan menang. Ingat, tiap pertempuran, satu peluru, satu musuh. Faham? Faham? Pada tahun 2019 yang lepas, A. Galak telah dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL kerana serangan angin ahmar. Menurut doktor, serangan itu disebabkan A. Galak terlupa makan ubat kolesterol seperti biasa. Sejak berpuasa Ramadan, dia sudah 2 minggu tidak makan ubat kolesterol dan kerana itu dia diserang penyakit jantung. Di saat itu juga sahabatnya, Datuk Yusof Aslam telah membiayai kos rawatannya. Biarpun penyakit angin ahmar yang menyerang sejak 2 tahun lalu masih belum pulih, ia bukanlah alasan untuk menjadikan A. Galak lemah dan putus asa. Pahit manisnya sepanjang bergelar insan seni memberinya semangat untuk terus berkarya hingga ke hari ini. Buktinya, selepas 2 tahun berehat akibat penyakit yang dihidapi, A. Galak kembali ke gelanggang dengan membuat penampilan istimewa dalam drama berseri gerak khas The Finale. Dalam perkembangan lain, jika tiada apa-apa tawaran berlakon, beliau akan menghabiskan masa di kampung halamannya yang terletak di Rembau Negeri Sembilan bersama isteri. A. Galak juga turut berbangga sepanjang bergiat dalam dunia seni. Dia membuktikan mampu menyara kehidupannya sekeluarga, termasuklah membesarkan 5 orang anaknya. Beliau amat bersyukur kerana anak-anaknya sudah berjaya dalam pelajaran hasil wang yang diperolehi sebagai pelakon. Ada di antara anak-anaknya yang bekerja sebagai arkitek, ahli perniagaan, pengurus syarikat serta pembantu perubatan. Semoga A. Galak terus diberikan kesihatan dan sejahtera hendaknya. Amin.